Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagaimana nak jadikan bacaan ruqyah kita berkesan? Dengan izin Allah, bacaan ruqyah dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa daripada Nabi Muhammad SAW, doa-doa daripada para Nabi, boleh digunakan dalam rawatan dan menjadi asbab kepada kesembuhan kita dengan izin Allah. Cuma ada setengah orang membaca ayat-ayat ruqyah tidak ada kesan apa-apa pun. Maksudnya bacaan dia itu tidak pun mengenai, tidak pun menyakitkan syaitan yang mengganggu. Kenapa ya? Jadi untuk menjadikan amalan kita, bacaan ruqyah kita itu berkesan, dia perlukan dua perkara. Yang pertama, ianya memerlukan ilmu. Ilmu daripada sudut memahami apa yang kita baca. Maksudnya, faham ayat Al-Quran yang kita baca itu. Faham maksudnya. Dan apabila kita faham maksudnya, kita boleh berniat, kita boleh berdoa berdasarkan maksud ayat Al-Quran itu. Keduanya, bacaan ruqyah kita insya-Allah akan lebih berkesan apabila kita ada sanad ataupun isnad, ataupun sambungan kepada guru kita, dan bersambung kepada guru dia, dan seterusnya bersambung sehinggalah kepada Rasulullah SAW. Jadi apabila ada sanad, insya-Allah bacaan kita itu lebih berkesan. Jadi untuk mendapat sanad ini, kita perlulah mencari guru. Tidaklah boleh kita semata-mata download ayat ataupun Google ayat batal sihir, dan terus dapat ayat, terus amal begitu saja. Tidak bolehlah beramal terus saja daripada buku. Memang boleh dibaca, tetapi biasanya kurang berkesan. Sebaik-baiknya ilmu ini perlulah berguru. Jadi analogi ilmu ruqyah ini, kita tengok senario. Saya suka guna analogi ini. Senario di perkampungan koboi. Ini zaman dulu-dulu dalam TV tak banyak cerita apa. Antaranya ada cerita koboi. Dan di perkampungan koboi ini, musuh-musuhnya biasanya adalah Red Indian. Tak kira lah golongan apa dah, Apache ke, Mohican ke, macam-macam golongan Red Indian ini. Tapi biasanya inilah musuh-musuh koboi. Dan koboi ini pula kebanyakannya semuanya ada senjata. Semuanya ada pistol, ada senapang. Tetapi bukan semua yang ada pistol, ada senapang ini pandai menembak. Kadang tembak tak kena. Jadi apa yang saya buat, katalah saya ini sebagai sheriff daripada kampung koboi yang lain, sheriff. Saya pun pergi ke kampung koboi ini dan saya bagi tahu pada semua koboi-koboi di kampung ini, keluarkan pistol dan senjata kamu. Kita berlatih menembak. Jadi kita susunkan botol-botol dan koboi-koboi ini start menembak. Mula-mula tak kena. Tetapi akhirnya setelah diajar, tembakan mereka tepat dan mengena. Red Indian tengok daripada jauh, dah mula seram sikit dah Red Indian ini. Sebab dia kata, dulu koboi ini ada senjata, tetapi tak pandai menembak. Sekarang dah pandai menembak. Bahayalah koboi-koboi ini
kata Red Indian. Saya pula tengok Red Indian ini, minta maaf, saya pula tengok cowboy ini dah pandai menembak. Maka saya panggil cowboy ini dan saya bagi badge sheriff. Maka cowboy ini semuanya telah menjadi sheriff. Udah ada lesen besar. Orang kampung saya kata license to kill. Jadi Red Indian ini tengok daripada jauh, dia kata, oh, cowboy ni dulu tak pandai menembak, sekarang dah pandai menembak. Sekarang ini dah ada badge sheriff pula tu. Jadi Red Indian ni kata, kalau macam itu, baiklah kita jangan ganggu cowboy ini. Kita pergilah ke kampung cowboy yang lain. Jadi, dalam cerita ini, senjata itu sebenarnya pada kita adalah Al-Quran. Itulah senjata kita. Itulah cara kita nak berdoa, meminta pertolongan Allah. Tetapi, bukan semua orang tahu cara nak guna ayat Al-Quran dalam rawatan. Maka, dia perlu diajar. Selepas diajar, selepas sudah mahir menggunakan ayat Al-Quran, dia pun dibagi badge syarif tadi, ataupun disampaikan sanad tadi, pengijazahan, melalui akad daripada seorang guru kepada seorang anak murid, disampaikan ijazah itu. Maka lengkaplah ilmu dia dan lengkaplah lesen dia untuk menggunakan ayat Al-Quran di dalam rawatan. Jadi, itulah dia kelebihannya apabila kita ada ilmu dan kita ada sanad untuk kita mengamalkan ilmu ru'yah, untuk kita mengamalkan ayat Al-Quran di dalam rawatan. Kepada mereka yang ingin mengetahui serba sedikit tentang cara menggunakan ayat Al-Quran di dalam rawatan, boleh tengok YouTube saya, subscribe YouTube saya dan tengok kepada playlist Ilmu Ru'yah Syariah. Saya kongsikan ilmu ru'yah di sana secara percuma, tidak ada charge. Jadi, inilah pendapat saya tentang bagaimana caranya kita nak menjadikan bacaan ru'yah kita itu berkesan, insya-Allah.